Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi bab 7 iaitu ketaksamaan linear. Okey. Baik, kita tengok objektif pembelajaran kita untuk hari ini. Okey, ada 3 objektif yang kita nak capai hari ini. Yang pertama, kita nak membuat generalisasi tentang ketaksamaan yang berkaitan dengan songsangan terhadap penambahan dan pendaraban. Yang kedua, operasi asas aritmetik. Okey, objektif yang kedua, kita nak bentuk ketaksamaan linear berdasarkan situasi kehidupan seharian. Okey, objektif yang ketiga, kita nak selesaikan masalah yang melibatkan ketaksamaan linear dalam satu pemboleh upah. Okey, baik, kita tengok yang pertama, ketaksamaan yang berkaitan dengan operasi asas aritmetik. Okey, poin yang pertama dia bagi tahu apabila kedua-dua belah ketaksamaan ditambah atau ditolak dengan satu nombor positif atau satu nombor negatif, simbol simbol ketaksamaan tidak akan berubah. Simbol ketaksamaan yang mana? Inilah. Ini simbol untuk lebih kecil daripada atau kurang daripada. Yang ini simbol lebih besar daripada. Okey, yang pertama dia bagi jika A kurang daripada B, maka A tambah C kurang daripada B tambah C. Okey, contoh kita boleh tengok kat sini. Okey, jika dia bagi dalam bentuk nombor 2 kurang daripada 6. So, kalau 2 tambah 3, dia akan kurang juga dengan 6 tambah 3. 2 tambah 3 berapa? 5. So, 5 akan kurang daripada 9. Okey, ini contoh dalam bentuk nombor. Okay, supaya kamu faham untuk siri yang ni lah. Okey, yang kedua, jika A kurang daripada B, maka A tolak C kurang daripada B tolak C. Okey, ni kamu boleh tengok contoh tik Bestari yang kedua ni. Okey, kita ambil nombor yang sama juga. Kalau 2 ni kurang daripada 6, so, kalau kita tolak daripada 2 daripada kita tolak 3 daripada 2, so 2 tolak 3 dia akan kurang daripada 6 tolak 3 juga. So 2 tolak 3 kalau kita kira negatif 1. So dia kurang daripada 3. Okey, yang ketiga, jika A kurang daripada B, maka A tambah negatif C kurang daripada B tambah negatif C. Okey, ni kita boleh tengok yang ketiga. Okey, ambil nombor sama juga, 2 kurang daripada 6. So kalau kita tambah negatif 3 daripada 2, dia akan kurang juga daripada 6 tambah negatif 3. So, 2 tambah negatif 3 ialah negatif 1. Okay, bila kita cek 2 tambah negatif 3, negatif 1, dia kurang daripada 6 tambah negatif 3, iaitu 3. Okay. Yang keempat, jika A kurang daripada B, maka A tolak negatif C, dia kurang daripada B tolak negatif C. So, yang ni, yang keempat boleh tengok yang ni. 2 kurang daripada 6. So, kalau 2 tolak negatif 3, sama dengan 5. So, dia kurang daripada 6 tolak negatif 3, iaitu 9. So, 5 kurang daripada 9. Okey, ciri yang kedua, apabila kedua-dua belah ketaksamaan didarab atau dibahagi dengan suatu nombor positif, simbol ketaksamaan tidak akan berubah. Okay, kalau didarab dan dibahagi dengan nombor positif, so simbol ketaksamaan dia tak berubah juga. So sama je dengan yang ke atas tadi, iaitu tambah tolak tadi. So, jika A kurang daripada B, maka A darab C kurang daripada B darab C. Ni kita boleh tengok yang ni. Ni, jika 2 kurang daripada 6, maka kalau 2 kita darab dengan 3, dia kurang daripada 6 kita darab dengan 3. So 2 darab 3, 6.
Dia kurang daripada 6/3, 18. Ni kalau kita nak check balik. Ni yang last ni. Okey, yang kedua, jika A kurang daripada B, okey, maka A per C kurang daripada B per C. So, ni kamu boleh tengok yang ni. Jika 2 kurang daripada 6, kalau 2 bahagi 2, dia kurang juga daripada 6 bahagi 2. 2 bahagi 2, 1. 6 bahagi 2, 3. So, terbukti 1 kurang daripada 3. Okay, seterusnya, bila kedua-dua belah ketaksamaan didarab atau dibahagi dengan nombor positif, simbol ketaksamaan tidak akan berubah. Yang ini sama dengan tadi. Kita tengok yang kedua dia. Yang kedua, bila kedua-dua belah ketaksamaan didarab atau dibahagi dengan suatu nombor negatif, simbol ketaksamaan disungsangkan. Maksudnya, kalau dia bahagi, kalau dia diberi keadaan dia bahagi atau darab dengan nombor negatif, so simbol ketaksamaan tu disungsangkan. Apa maksud disungsangkan? Maksudnya kalau kurang daripada, dia akan jadi lebih besar daripada. Kalau dia bagi lebih besar daripada, dia akan jadi kurang daripada. Okey, tengok contoh. Jika A kurang daripada B, maka A darab negatif C, dia akan jadi lebih besar. Nampak tak simbol dia ni dah berubah? Okey, daripada B darab negatif C. Okey, kalau kita ambil nombor sama juga, 2 kurang daripada 6. So, kalau kita darab 2 ni dengan negatif 3, 2 darab negatif 3, dia akan jadi lebih besar daripada 6 darab negatif 3. Okay, bila kita cek, 2 darab negatif 3, negatif 6. Okay, 6 darab negatif 3, negatif 18. So, betul lah, negatif 6 lebih besar daripada negatif 18. Okay, sebab apa? Sebab tadi kita darab dengan nombor negatif. Okay, sama juga dengan bahagi. Cikgu tak terangkan. Sama je. Okey. Yang ini songsangan terhadap penambahan dengan songsangan terhadap pendaraban. Okey, songsangan terhadap penambahan. Yang pertama, apabila kedua-dua belah ketaksamaan didarab dengan negatif 1. Ni didarab dengan negatif 1. Simbol ketaksamaan disonsangkan. Okey, kita panggil dia, walaupun dia darab negatif dengan negatif 1, kita panggil dia songsangan terhadap penambahan. Okey, contoh A kurang daripada B. So, maka negatif A dia akan jadi lebih besar daripada negatif B. Ni simbol dia ni dah berubah kalau kita darab dengan negatif 1. Okey, jika 2 kurang daripada 6, tengok contoh ni Jika 2 kurang daripada 6, maka 2 darab negatif 1, dia akan jadi lebih besar daripada 6 darab negatif 1. Simbol dia berubah. Okey, kalau kita cek 2 darab negatif 1, negatif 2, 6 darab negatif 1, negatif 6. Betul lah, negatif 2 lebih besar dari negatif 6. Asalnya 2 kecil daripada 6 kan. So, bila kita terbalikkan, kita jadikan dia negatif. Dengan cara mendarab negatif 1, negatif 2 ni, nilai dia akan jadi lebih besar daripada negatif 6. Okey, kalau songsangan terhadap pendaraban pula, okay, jika A, dia bagi tahu jika A kurang daripada B, so 1 per A lebih besar daripada 1 per B. Okey, yang ini kita lakukan operasi salingan. Apa maksud operasi salingan ni? Operasi salingan maksudnya kita bahagi kedua-dua belah tu dengan 1. Okey, contoh dalam bentuk nombor. Jika 2 kurang daripada 6, so kalau kita bahagi dua-dua tu dengan 1, 1 per 2 dia akan jadi lebih besar daripada 1 per 6. Asalnya kalau nombor bulat, 2 kecil daripada 6 kan? Kalau kita bahagi dengan 1, dia akan jadi nombor pecahan. 1 per 2 ni lebih besar daripada 1 per 6.
Okey, seterusnya latih diri 7.1E. Ni kita nak tengoklah. Okey, kita nak apply dekat soalan yang tadi Okey, lengkapkan setiap petak kosong dengan simbol kurang atau lebih besar. Kurang daripada atau lebih besar. Okey, 1A, negatif 1A, nombor 1. Negatif 8. Okey, tempat kosong, petak kosong 16. Okay, negatif 8 dia kurang daripada 16. So, kalau negatif 8 kurang daripada 16, bila kita tambah nombor yang lain ni, soalan bagi tambah nombor kan. Okey, ni tolak nombor. Okey, simbol dia akan jadi, ni asalnya lebih kecil kan. So, simbol dia tak berubah. Negatif 8 tambah 2, sama je, lebih kecil daripada 16 tambah 2. Kalau negatif 8 tolak 2, sama juga. Dia akan jadi lebih kecil daripada 16 tolak 2. Okey. B, 8, tempat kosong, negatif 16. So, 8 dengan negatif 16 mana lebih besar? 8 lagi besar kan? So, 8, simbol dia lebih besar dari negatif 16. Okay, jadi, kalau kita tambah, untuk soalan yang kedua ni, kita tambah 5. Okey, tambah simbol dia tak berubah kan daripada yang asal. So, 8 tambah 5 lebih besar dari negatif 16 tambah 5. Bagi tolak pun sama. 8 tolak 5 lebih besar dari negatif 16 tolak 5. Okey, C, negatif 8. Tempat kosong, negatif 16. Okey, negatif 8 dengan negatif 16, mana lagi besar? Negatif 8 lagi besar. So, negatif 8 lebih besar daripada negatif 16. Okay. Ini sama je. Ni kita tambah, ni kita tolak. So, simbol dia tak berubah. Okay, jadi yang ni negatif 8 tambah 1 lebih besar dari negatif 16 tambah 1. Negatif 8 tolak 1 lebih besar dari negatif 16 tolak 1. Okey, 2A, 1. 8 dengan 16. 8 dia lebih besar daripada 16. Maaf. 8 lebih kecil daripada 16. Kita tukar simbol ni. Okey, 8 lebih kecil dari 16. So, kalau kita darab, okey, yang kedua ni 8 darab 2. Tempat kosong 16 darab 2. Okay, bila darab, simbol dia tak berubah dari yang asal. So, yang asal dia 8 lebih kecil dari 16. Jadi, kalau kita darab 8 darab 2, lebih kecil dari 16 darab 2. Okay, sama juga dengan yang ketiga ni. Kalau kita bahagi, simbol dia pun tak berubah. Dengan syarat apa? Syarat kita bahagi. Darab nombor yang sama, bahagi nombor yang sama. Kalau bahagi nombor lain tak boleh. Tak boleh guna syarat dia kena bahagi nombor yang sama. Okey. B, jika 8 kurang dari 16 dan C lebih besar dari 0, maka 8C ni sama je dengan soalan A tadi. 8C maksudnya 8 darab dengan suatu nombor lah. Iaitu nombor positif. Kenapa positif? Dia bagi syarat ni. C lebih besar dari 0. So, dia akan jadi 8C kurang dari 16C. 8 per C kurang daripada 16 per C. Okey, C dia bagi jika 16 lebih besar daripada 8, C lebih besar dari 0. Kalau 16C, okey, ni darab kan? Okay, asalnya lebih besar. 16C sama je, lebih besar daripada 8C. 16 per C lebih besar daripada 8 per C. Ketak 7.2, ketak samaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, ketak samaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, bagaimana kita nak membentuk ketak samaan linear berdasarkan situasi harian? Apa maksud situasi harian? Maksudnya dia akan bagi kita satu situasi lah, okay, dalam bentuk ayat.
Okay, tengok contoh 5. Bina satu ketaksamaan linear berdasarkan situasi berikut. A. Pak Samad ialah seorang pembuat gasing uri di Kelantan. Okay, masa T hari yang diambil oleh Pak Samad untuk membuat gasing uri kurang daripada 42 hari. So, ni kena garis. Okay, kurang daripada 42 hari. Masa T hari. Okay, maksudnya dekat sini pemboleh ubah kita ialah T. Kita tak tahu berapa hari kan dia ambil. So, dia cakap, Pak Samad ni buat gasing kurang daripada 42 hari. So, macam mana kita nak tulis dalam bentuk ketaksamaan? T dia punya pemboleh ubah kan. So, T mesti kurang daripada 42 hari. So, T lebih kecil daripada 42. Okey, cara kita nak tulis ataupun kita nak membentukkan ketaksamaan linear. Okey, latih diri 7.2a. Macam mana kita nak bentukkan daripada soalan ni? Yang pertama, bina ketaksamaan linear berdasarkan situasi yang berikut. Okey, A. Harga RMX bagi sebuah rumah berkembar 2 tingkat ialah 450,000 dan ke atas. Ini kena garis. Okey, 450,000 dan ke atas. So, untuk A, macam mana kita nak tulis pemboleh ubah dia ialah harga rumah tu iaitu X. So, dia kata harga rumah tu, okay, rumah berkembar 2 tingkat tu ialah 450,000 dan ke atas. So, X mesti lebih besar atau sama dengan 450,000. Kenapa kena ada sama dengan? Sebab dia cakap ni 450,000 dan ke atas. Maksudnya harga dia 450,000, 451,000 dan ke atas lah. So, dia termasuk dengan harga 450,000 ni. So, kena ada simbol ni. Itu simbol sama dengan tu. Okey, B. Markah lulus bagi ujian matematik ialah 50. Okay, Hajar mendapat Y markah dan dia gagal. Dia gagal dalam ujian itu. So, kalau Hajar lulus, maksudnya markah dia 50 dan ke atas kan. Sekarang dia gagal. So, markah Hajar, okay, dia punya pemboleh ubah ialah Y. So, disebabkan dia gagal, so Y kurang daripada 50. Okay, ni tak ada sama dengan. Sebab apa? Sebab kalau 50 ke atas, dia lulus. So, markah Hajar ni kurang daripada 50 sebab dia gagal. So, Y kurang daripada 50. Itu cara kita nak bina ketaksamaan linear. Okey, bagaimana nak selesaikan masalah melibatkan ketaksamaan linear? Okey, inilah saya. Okey, ketaksamaan linear dalam satu pemboleh ubah ialah hubungan tak sama. Okey, hubungan tak sama. Macam dulu kita belajar, kita nak selesaikan persamaan linear kan? Sekarang kita nak selesaikan ketaksamaan linear. So, hubungan tak sama antara satu pemboleh ubah yang kuasa dia 1. Okey, dengan suatu nombor. Dia lebih kurang je dengan persamaan linear. Cuma, simbol dia kat sini, ni. Simbol lebih kecil ke, lebih besar ke, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan. Berbanding persamaan linear, simbol dia sama dengan. Yang ni simbol dia banyak jenis sikit. Tapi penyelesaian dia sama je. Okey, tengok contoh 7. Tengok contoh 7. Selesaikan setiap ketaksamaan yang berikut. Okey, A dia bagi X tolak 2 kurang atau sama dengan 6. So, kita tulis dulu. Okay, X tolak 2 kurang atau sama dengan 6. Okay. Sekarang kalau kita nak selesaikan, kita nak X je. Okay, X je belah kiri. So, kita nak X kurang atau sama dengan berapa. Jadi, dekat sini, bila kita nak X je belah kiri, so kita kena pindah 2 pergi belah kanan. Okay, bila pindah 2, X
Okey, belah kiri akan tinggal X je. Dua dah berpindah kan. So, simbol dia sama je. Dua, bila kita pindah dua ke kanan, so asalnya tolak 2 kan di kiri. Dia akan jadi 6 tambah 2. So, X kurang atau sama dengan 8. Senang je. Okey, B. B ni darab. Okey, yang ni A. Okey, B dibagi 7X kurang lebih besar atau sama dengan 28. Okey. So, kita nak X je. Jadi, yang ini kita pindah 7. Okey, kita pindah 7 ke kanan. Jadi, X lebih besar atau sama dengan, nak buat apa? 7X maksudnya 7 darab X. Okey, macam kita dah belajar sebelum ni. Darab, bila kita pindah dia akan jadi bahagi. So, 28 bahagi dengan 7. Kita dah pindah 7 tadi kan. Jadi, X lebih besar atau sama dengan 28 bahagi 7, 4. So, X lebih besar atau sama dengan 4. Okey, C. Ni. Okey, yang ini bila dia ada tanda negatif ni, dia akan jadi lain sikit lah. Sebab kita ikut ciri-ciri tadi. Kita dah belajar tadi. Okey, C negatif X per 3 kurang daripada 9. Okey, ni negatif X per 3 maksudnya bahagi kan. So, bahagi, kita pindah 3 pergi ke kanan, dia akan jadi darab. Jadi, negatif X kurang daripada 9. Kita darab dengan 3. So, negatif X kurang daripada 27. Sekarang kita nak X je, kita tak nak negatif X. Negatif X ni maksudnya negatif 1 darab dengan X. So, bila kita tak nak negatif 1 ni, okay, kita pindah negatif. Ni bukan maksud kita pindah negatif je, kita pindah negatif 1. Sebab sekarang ni, perkali X ni ialah negatif 1. So, bila kita pindah, okay, dia akan jadi X. Okay, tanda dia akan berubah sebab kita dah pindah kan. So, dia akan jadi negatif X lebih besar daripada 27 bahagi dengan negatif 1. So, X lebih besar daripada negatif 27. Gitu. Sebab apa ni tanda dia bertukar ni? Sebab yang kita dah macam kita dah belajar tadilah. Sebab kita bahagi dengan nombor negatif ni. So, tanda dia akan tukar. Dari lebih kecil, dia akan jadi lebih besar. Okey, soalan D. 7 tolak 4X lebih besar dari 15. So, macam mana kita nak buat? Ni ada 2 sebutan kan, sebelah kanan. So, kita pindah 7 dulu. Maaf, ada 2 sebutan belah kiri. So, kita pindah 7 belah kanan. Jadi, negatif 4X lebih besar daripada 15. Bila kita pindah, dia jadi tolak 7. Okey, jadi negatif 4X lebih besar daripada 15 tolak 7, 8. Okey, sekarang kita nak X je. So, kita pindah negatif 4 pergi sana. Okay, sekarang kita tengah pindahkan nombor negatif kan. So, X, kita tukar simbol dia. Kurang daripada, okay, 8 ni asalnya 4, negatif 4 darab X. So, 8 bahagi dengan negatif 4. Darab, bila kita pindah ke kanan, dia jadi bahagi. Jadi, X kurang daripada 8 bahagi negatif 4 ialah negatif 2. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap kamu faham. Kalau tak faham, tengok je video ni berulang-ulang. InsyaAllah kamu faham. Jadi, lepas ni, bila dah tengok video ni, kamu jawab kuis Gamilab yang cikgu share dalam grup tu. Okey, dan share kamu punya markah. Okey, terima kasih. Stay home, stay safe.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.